Wahai sekalian anak-anak Melayu, hari ini bukan lagi tentang cukai. Ini tentang maruah. Burj telah mencabar adat, menghina raja, membelakangkan ulama. Di sebuah pekan kecil yang damai di tebing Sungai Perak, gajah pernah melintasi jalan-jalan tanah yang lenang. Masjid berkubah emas menjulang megah, dan istana yang anggun menyimpan 1000 rahasia keputusan negara. Inilah Kuala Kangsar. Siapa sangka satu ketika dulu, Kuala Kangsar adalah nadi spiritual, jantung politik, dan naskah sejarah bangsa Melayu. Mula berkembang sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Perak. Terletak di tebing Sungai Perak, pekan ini menjadi nadi kehidupan dan perdagangan. Bukit Candan pula menjadi lokasi utama pemerintahan Raja-Raja Perak, dikelilingi pohon-pohon besar dan hembusan angin sungai yang damai. Pada hujung abad ke-19, Sultan Idris Mursyidul Azam Shah Ibni Almarhum Raja Bendahara Alang Iskandar Teja menaiki tahta sebagai Sultan Perak ke-28. Baginda menetap di Istana Negara Lama, sebuah istana kayu tradisional di Bukit Candan. Menjelang tahun 1930-an, Istana Negara Lama tidak lagi sesuai digunakan. Sultan Iskandar Shah Ibni Sultan Idris Mursyidul Azam Shah menitahkan pembinaan Istana Iskandaria. Dibina pada tahun 1931 dan siap pada 1933, istana ini menjadi kediaman rasmi diraja hingga kini. Antara masalah dihadapi ketika pembinaannya, kebanyakan istana Melayu dibina sepenuhnya daripada kayu cengal dan merbau. Istana Iskandariah menggunakan batu dan simen, menjadikannya antara istana Melayu awal yang kukuh. Tidak ramai tukang Melayu ketika itu mahir membina istana dengan konkrit. Ramai tenaga mahir dibawa dari Pulau Pinang dan India British pada awalnya mencetuskan kebimbangan akan hilangnya identiti seni bina Melayu. Walaupun dibina dengan dana negeri, terdapat tekanan keuangan semasa krisis ekonomi awal 1930-an, zaman kemelesetan dunia. Kos pembinaan meningkat akibat kenaikan harga bahan import dan gangguan logistik. Beberapa laporan menyebut bahawa hujan lebat yang luar biasa melambatkan proses pembinaan dan menghakis beberapa cerun Bukit Candan yang perlu diperkuatkan semula. Terdapat juga golongan bangsawan lama yang mempertikaikan keputusan merobohkan Istana Kuning. Mereka menganggap tindakan itu seperti memadamkan sejarah Sultan Idris I. Namun Sultan Iskandar Shah menegaskan pentingnya membina istana baru yang melambangkan kemajuan dan masa depan Perak. Sewaktu Istana Iskandariah dalam pembinaan, Sultan tinggal sementara di Istana Kenangan, yang juga dikenali sebagai Istana Lembah, terletak di kaki Bukit Candan, Kuala Kangsar. Ia dibina pada tahun 1926 atas titah Sultan Iskandar Shah, Sultan Perak ke-30, tidak lama selepas baginda menaiki tahta. Sultan Iskandar Shah menetap di istana itu bersama keluarga diraja ketika menantikan siapnya Istana Iskandariah yang masih dalam pembinaan. Istana ini berperanan sebagai istana rasmi sementara, namun tetap meriah dengan pelbagai kegiatan penting. Di sinilah berlangsungnya majlis-majlis rasmi dan jamuan istana, mesyuarat para pembesar dan pegawai, serta sambutan tetamu kenamaan dari dalam dan luar negeri. Putra-putra diraja pula mengikuti kelas agama dan ilmu yang disampaikan oleh para alim ulama terpilih. Acara-acara istiadat dalam skala kecil turut dijalankan dengan penuh adat dan tertib, menjadikan istana ini nadi sementara kepada pentadbiran dan adat Kesultanan Perak ketika itu. Sultan Iskandar Shah adalah sultan yang berjiwa alim dan zuhud. Beliau menolak kehidupan penuh protokol dan mewah di istana rasmi. Sebaliknya, baginda lebih selesa menetap di sebuah kediaman kayu sederhana. Sultan Iskandar juga adalah penulis kitab Risalah Iskandaria. Kitab ini membicarakan persoalan akidah, tasawuf dan kehambaan. Ini adalah sedikit petikan dari penulisan beliau. Wahai sekalian saudara-saudaraku lelaki dan perempuan, dengarlah perkataan fakir yang tidak sepertinya ini. Mudah-mudahan akan menjadi kenangan-kenangan saudaraku sekalian kepada fakir, terutama sekali masa hilang hayat fakir di belakang hari, dan tiada sekali niat fakir dengan bermegah-megah ataupun dengan menunjukkan kepandaian, melainkan hanya fakir berserah dan berpegang semata-mata pada Tuhan kita.
Hai orang-orang alim, tolong doakan olehmu kaum kita mudah-mudahan supaya dibukakan oleh Allah hati mereka itu membuat yang disuruh dan berhenti daripada tegahan yang ditetahkan oleh Tuhannya dan tegur ajar olehmu akan mereka itu. Sewaktu pemerintahan Sultan Iskandar, terdapat satu pusat pendidikan agama ditubuhkan. Berhadapan dengan Masjid Ubudiyah, disebut Madrasah Idrisiyah. Penubuhannya diasaskan atas titah Sultan Idris Mursyidul Azam Shah. Sebelum ini, ia lebih dikenali sebagai Madrasah Mariah, yaitu sebuah institusi yang memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak perempuan yatim sahaja di Perak. Atas permintaan ramai, barulah ia dibuka untuk pelajar lelaki keseluruhannya. Pembinaan madrasah bermula pada Ogos 1921 dan siap pada Ogos 1922. Penubuhan madrasah ini berkait rapat dengan peranan ulama seperti Tuan Guru Syekh Haji Nawawi bin Haji Tahir, Pak Wi, untuk mengemudi sebuah institusi harapan Sultan. Tuan Yunus Malim Nawar dan Tuan Haji Wan Muhammad yang merupakan mufti Perak pertama. Kuala Kangsar bukan sekadar kota diraja. Ia menjadi pentas penting kepada gerakan menolak Malayan Union. Pada awal 1946, Raja-Raja Melayu, para ulama, cendekiawan dan rakyat biasa mula berhimpun di Masjid Ubudiyah dan perkarangan Bukit Candan bagi membincangkan ancaman besar kepada kedaulatan bangsa dan institusi raja. Malayan Union yang diperkenalkan oleh British bertujuan melemahkan kuasa Raja-Raja Melayu dan membuka kerakyatan kepada sesiapa sahaja yang tinggal di tanah Melayu. Penolakan besar-besaran bermula di masjid, madrasah dan dewan kecil, dan Kuala Kangsar menjadi nadi kepada suara rakyat itu. Ulama turut menolak cadangan ini kerana ia mengancam kedudukan Islam dan maruah Raja-Raja Melayu. UMNO ditubuhkan pada 11 Mei 1946 untuk membantah Malayan Union. Ulama bersetuju menamakan pertubuhan itu UMNO. Alif, Mim, Nun, Waw, Amanu. Perkataan bahasa Arab bermaksud perjuangan orang-orang beriman. Mesyuarat Raja-Raja Melayu berlangsung di Istana Iskandaria dan Masjid Ubudiyah, Kuala Kangsar sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Para ulama menyuarakan kebimbangan terhadap pengaruh British dan mencadangkan kemerdekaan berperlembagaan yang menjaga Islam, Raja dan bangsa Melayu. Desakan ini menyebabkan suara Islam kekal disebut dalam perlembagaan, dengan Islam sebagai agama persekutuan dan Raja-Raja dikekalkan sebagai institusi tertinggi negara. Ulama turut menyarankan agar sekolah Inggeris memisahkan pelajar lelaki dan perempuan. Maka sekolah Clifford, Malay College, King Edward dan Victoria Institution dikhaskan untuk pelajar lelaki. Methodist Girls School pula khas untuk pelajar perempuan. Pendidikan mesti selari dengan adab dan syariat. Sultan Idris Shah II dikenang sebagai sultan yang berjiwa rakyat. Baginda membuka Istana Iskandariah kepada rakyat sepanjang bulan keputeraan dengan pelbagai acara termasuk jamuan dan persembahan budaya. Dari kampung pedalaman hingga pekan kecil datang berkunjung untuk melihat istana yang biasanya tertutup. Bukan sekadar melihat, mereka dilayan dengan makanan, hiburan, dan acara kebudayaan seperti pertandingan kompang, silat, dan pameran kraft tangan. Walaupun Malaysia sudah merdeka dan berparlimen, Baginda tetap menjadi suara penting dalam menasihati kerajaan negeri. Namun, tidak semua yang berlaku di istana itu tentang keindahan dan ketenangan. Dalam sejarah Perak, ada satu babak berdarah yang lahir dari kemurkaan pembesar terhadap keangkuhan penjajah. Adat kita diinjak, maruah kita dijajah. Kalau kita diam, darah anak cucu kita akan kering. Orang putih itu sudah melampau. Dia pijak hak raja, dia cabar daulat, dia rampas tanah adat. Darahnya mesti tumpah dan tempatnya di sini juga. Datuk Maharaja Lela yang hadir dalam mesyuarat pembesar di sini bangkit menentang. Dari Kuala Kangsar, pusat pentadbiran rasmi dan latar bagi kedudukan Burj, datanglah keputusan-keputusan yang mencabar adat Melayu. Istana tidak lagi menjadi pentadbiran tradisional semata-mata, tetapi gelanggang kuasa penjajah. Wahai sekalian anak-anak Melayu, hari ini bukan lagi tentang cukai. Ini tentang maruah.
Burj telah mencabar adat, menghina raja, membelakangkan ulama. Lalu berlakulah peristiwa berdarah di Pasir Salah. Pirch dibunuh dan Dato' Maharaja Lela dihukum gantung. Namun jasadnya tidak pernah mati dalam ingatan. Perjuangannya bermula dari gelombang resah yang bergema di Kuala Kangsar. Kita bukan durhaka, kita pembela tanah air, penjaga adat dan hamba Allah. Jika kita mati, syahid. Jika kita menang, kita telah merdeka. Istana bukan sekadar tempat bersemayam raja, tetapi juga menjadi gelanggang senyap pertarungan kuasa. Sedang Sultan dibelenggu tekanan British, para pembesar terpaksa memilih antara taat kepada adat atau melawan kehinaan.